syaitan. Maka apabila melihat seorang kamu akan perempuan, maka berkenan kamu, maka hendaklah seseorang itu menjimakkan isterinya. Nabi sendiri manusia. Nabi sebut dalam Quran, Allah sebut cerita tentang Nabi. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Allah sebut dalam Quran, Muhammad beritahu dekat manusia semua, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku manusia macam kamu juga. Nabi Muhammad serupa kita saja. Makan dia serupa, minum dia serupa, tidur dia serupa, beribadat dia serupa, dia berumah tangga serupa macam kita. Yuha ilayya. Beza Nabi, dia menerima wahyu daripada Allah. Itu beza Nabi Muhammad dengan kita. Maka Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang dibekalkan dengan nafsu, maka dia juga berumah tangga. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah dijadikan Allah satu kejadian pada satu hari. Nabi berjalan, Nabi nampak satu orang perempuan, tiba-tiba naik nafsu syahwat Nabi. Maka segeralah Nabi balik ke rumah dia, jumpa isteri dia Zainab. Lalu Nabi SAW pun menjimak isterinya yang bernama Zainab. Apa ceritanya? Dia nak cerita kata manusia kena contohi Nabi. Manusia kena contohi Nabi. Ada satu orang beritahu kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni macam mana nak buat? Dia kata, kadang-kadang nafsu saya gila tu macam. Saya kata, tak ada gila lagu mana? Telefon di rumah. Gila macam mana? Dia kata, kadang-kadang duduk dengar warta berita tu. Duduk dengar warta berita, tengok kawan baca warta berita tu pun dia celau. Saya kata, kalau begitu hang kena puasa lah. Hang kena puasa, tidak pun hang katuk orang TV tu kita tengok. Celau. Ada jenis macam ni, ada. Ada dia jenis macam ni, dia tak boleh. Ada tak boleh, dia makan kambing banyak sana tu. Dia darah, dia panas. Baik, jadi bagi mereka yang macam ini, kalau sudah berumah tangga, bila dia main nafsu macam tu, cari yang halal. Isteri kita ada di rumah. Baik, dia kata, maka bahawa sesungguhnya serta isterinya seumpama yang disertakan perempuan yang dilihatnya itu. Bini kita halal di rumah tu samalah dengan perempuan yang kita tengok tadi. Serupa aja. Apa yang ada kat perempuan tu ada dekat bini kita. Jangan sekali-kali kita teringin pada perempuan yang haram bagi kita, sedangkan yang halal sudah ada di depan mata kita. Tak mau. Serupa saja. Serupa saja. Bahkan dia kata, yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat itu. Perempuan jahat. Kita tengok tadi ni perempuan jahat. Dia saja dia pakai dengan mulut merah dia pakai macam-macam bunyi gelang kakinya, duk kering dan sebagainya. Saja dia buat perempuan ini dipanggil perempuan helat. Apa tujuan dia pakai makeup tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai lipstick tebal-tebal? Apa tujuan dia pakai gelang bagi bunyi-bunyi supaya orang balik tengok dia? Apa tujuan dia? Tidak lain tidak bukan tujuan dia, melainkan dia menjadi ejen syaitan. Nak menarik orang supaya perhatikan dia. Sedangkan mereka ni diperintahkan suruh menarik perhatian suami saja. Tapi dia buat macam tu tidak ada tujuan lain, melainkan nak tarik perhatian orang. Apa tujuan? Kita tanya orang-orang perempuan yang duk pakai macam-macam ni, apa tujuan kamu pakai macam ni semua? Apa tujuan? Tujuan nak bagi elok? Apa tujuan kamu pakai elok? Islam suruh pakai bersih. Islam tak suruh pakai macam ni. Kalau kamu pakai bersih, itu sudah memadai bagi kamu. Kamu sudah memenuhi kehendak Islam. Dengan kamu pakai benda yang berlebih-lebih ini, kamu tabarruj lebih-lebih ini, tidak lain tidak bukan, melainkan kamu menjadi ejen syaitan. Kita nak bagi tahu benda ni. Susahlah. Saya banyak terima telefon ni. Saya leceh juga. Kadang-kadang tu pelong kesek-kesek tidak. Dia berkata, Ustaz, ni kami dengar kesek wanita Ustaz ni. Ustaz banyak tu sentuh masalah tabarruj. Masalah orang perempuan tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini, tak boleh tarik perhatian laki-laki yang ajnabi. Tapi Ustaz, dia kata,
Minta maaf cakaplah, dia kata. Kalau dosa kami minta ampun dengan Allah. Kami ni orang kebanyakan orang awam, kami tak erti agama. Tapi kami biasa tengok isteri-isteri ustaz. Dia kata. Kami biasa tengok, kami biasa terserempah isteri-isteri ustaz. Dia kata, mulut merah, pakai gelang bunyi kering-kering. Dia kata, takkan ustaz ni tak erti. Nampak. Selesai masalah. Islam tunjuk macam tu, Islam kata tak boleh. Tak boleh lah. Tak usah kira siapa lah. Tak boleh. Kadang-kadang kita lebih senang menegur orang daripada menegur ahli rumah kita sendiri. Susah. Lebih senang bagi kita menegur orang ramai daripada menegur hak duduk di rumah. Kadang-kadang. Maka akhirnya fitnah timbul dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itulah sebab Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud yang Allah bagi dekat dia mukjizat, besi keras lembut dengan Nabi Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam, Allah bagi dekat dia mukjizat, dia boleh lentuk besi yang keras tu, dia boleh bentuk ikut tangan dia mau ke mana. Tak payah layuk di api, tak payah. Besi keras mentah-mentah dia pegang, dia boleh picit-picit besi tu ikut kehendak dia. Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa kepada Allah. Kata Nabi Daud, ya Allah, lindungilah aku daripada mendapat seorang isteri yang menyegerakan uban di kepala. Besi ni cukup keras, tapi dengan Nabi Daud kalah. Nabi Daud besi dia boleh picit bagi lembut, tapi dia takut kalau dia tak boleh picit bini dia ikut lagu kemauan dia. Sehingga kan Nabi Daud terpaksa doa pada Allah, ya Allah, mintalah aku jauh daripada mendapat seorang isteri yang isteri itu menyegerakan uban di kepala aku. Nauzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata tadi kerana syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaitan. Ya. Kita tengok perempuan yang begitu helat, nama pun make up. Make up tu sebut cepat, sebut lambat dia make up. Bila orang tengok dia up. Yang tu saya tak mau terang banyak-banyak. Dia sebab dia bubuh nama pun make up. Make up. Dia membuatkan up. Ay, bahaya. Yang tu sebab Islam tak bagi. Make up ni dia tak bagi. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dengan sebab jima' dia akan isterinya yang halal itu, maka hilanglah syahwat syaitan. Bila kita main nafsu gila tu, diqadha hajat kita dengan isteri kita yang halal. Dengan qadha hajat itu, mudah-mudahan nafsu syaitan tadi hilang serta-merta juga. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata dia? Dan adalah ia daripada zuhad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar ni satu orang hamba Allah yang cukup zuhud. Zuhud maknanya dunia ni tak lekat dalam hati. Tak lekat dalam hati. Abdullah ibn Umar yang semasa kecilnya, kita cerita dulu. Yang semasa kecilnya pergi sekolah balik tak mau pergi dah. Mengadu dekat pak dia, malu pasal orang duk gelak kat dia. Anak khalifah pakai jubah tampuk. Malu. Sehingga kan pak dia nak pergi pinjam duit daripada perbendaharaan negara. Yang akhirnya tak jadi pinjam kerana penjaga perbendaharaan tanya Sayyidina Umar bila nak bayar. Umar kata bila ada duit. Penjaga perbendaharaan kata, adakah kamu pasti kamu boleh hidup sampai kamu ada duit tu? Cancel, tak jadi pinjam. Abdullah ibn Umar ni dididik, dibesarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam keadaan zuhud. Walaupun anak khalifah zuhud, kamu tak ada istimewa kerana kamu anak khalifah.
Seperti mana Nabi